Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muka surat ada muka surat ni. Asas kedua sama situ. Asas yang kedua dalam bab bahagian ketiga tauhid asma wa sifat. Asas kedua memadai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sekadar yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu di antara asas dalam beriman kepada tauhid asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Antara cirinya ialah pertama kita bahas dah minggu lepas. Asas pertama menyucikan sifat-sifat Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Itu asas pertama. Rukun yang pertama, asas pertama menyucikan sifat-sifat Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Berarti tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tetapi Allah mempunyai sifat. Dah, kita bincang dah minggu lepas. Asas yang kedua atau rukun yang kedua memadai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sekadar yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Memadai dalam kita beriman dengan dalam tauhid asma wa sifat, cukup dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sekadar yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Memadai, sudah cukup. Kita dipanggil orang yang bertauhid dalam mentauhidkan Allah dalam sifat asma dan sifat, nama dan juga sifat. Asas ini menuntut daripada Muslim supaya merasai cukup dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sekadar mana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis. Kerana nama-nama dan sifat-sifat itu sabitnya daripada Allah dan Rasulnya, bukan melalui pemikiran manusia. Itu tidak ada campur tangan dalam pemikiran manusia. Kerana kita bincang dah hari itu, sifat Allah ini termasuk dalam perkara yang ghaib. Termasuk perkara ghaib. Sifat Allah ni termasuk dalam perkara ghaib. Allazi, kita baca dalam surah lepas pada Fatihah dalam Quran tu, baca mula-mula sekali surah Fatihah. Lepas Fatihah tu jumpa selesai ayat. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tidak ragu-ragu Al-Quran itu benar datangnya daripada Allah. Ianya menjadi petunjuk, boleh menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Selain pada orang yang tidak bertakwa, maka Quran tidak boleh menjadi pedoman, boleh menjadi tunjuk ajar pada dia. Orang-orang yang bertakwa itu ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Salah satu perkara yang ghaib ialah nama-nama dan sifat-sifat Allah pada hakikat.
kita tidak tahu hakikat sifat Allah yang sebenar. Tak tahu. Nama dan sifat Allah ni termasuk dalam perkara ghaib. Hakikat sifat Allah. Tidak ada orang yang tahu. Hakikat sifat Allah, malaikat Allah tahu. Bagaimana sifat Allah pada hakikatnya, tak ada orang tahu. Malaikat Allah. Pada zahirnya kita boleh sebut dengan bahasa, dengan perkataan. Tapi pada hakikatnya, siapa tahu? Tak ada orang tahu, malaikat Allah. Hakikat makhluk banyak kita tak tahu. Antara perkara ghaib ialah sifat Allah. Perkara ghaib lain kita tak tahu juga. Malaikat Allah Ta'ala beritahu. Boleh tahu dah. Syurga, neraka. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sebut sifat dia. Baru kita boleh tahu. Supaya juga ni. Sifat-sifat Allah ni termasuk perkara ghaib. Kita tidak tahu. Malaikat hanya Allah yang tahu. Maka sebab itulah tidak boleh kita menamakan nama Allah dan mengadakan sifat Allah dengan pemikiran manusia. Tak boleh. Rasa-rasa gini kali sifat Tuhan. Rasa-rasa gini nama Tuhan. Tak boleh. Kerana perkara ghaib. Hanya Allah yang tahu. Hakikat sifat dia. Seperti mana kita bahas dah. Allah Ta'ala itu maha mendengar. Tuhan sifat dia mendengar. Maha mendengar. Pada hakikatnya lagu mana hakikat pendengaran Allah? Tak ada orang tahu. Mereka Allah. Kerana Allah yang tahu sifat dia. Selain pada Allah, tidak ada yang mengetahui sifat Allah. Kerana hakikat sifat Allah. Tak ada orang tahu. Kerana termasuk dalam perkara ghaib. Perkara yang ghaib. Perkara yang kita tidak ketahui melainkan Allah beritahu. Itu kata. Syurga, kita tak nampak. Maka kita boleh tahu tu. Tahu tu kerana Tuhan royak. Kita boleh tahu syurga ni bila adanya syurga kerana Tuhan royak ada. Kita boleh tahu neraka ni ada kerana apa Tuhan royak ada. Kerana termasuk dalam perkara ghaib. Hanya Allah yang boleh beritahu. Hanya Nabi yang boleh beritahu perkara ghaib ni. Nabi beritahu kerana Allah beri wahyu ke dia. Tak. Termasuk dalam perkara ghaib. Malaikat, kita boleh royak sifat dia sebanyak mana Allah Ta'ala beritahu je. Sebanyak mana hadis Nabi beritahu sifat-sifat malaikat boleh royak. Nak rekod sendiri tak boleh. Nak rekod sendiri. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran sebut orang musyriki menganggap malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Tuhan jawablah dalam Quran Allah Ta'ala, asyahidu khalqahum. Adakah pernah mereka itu, wahai Muhammad, pernah tengok kau malaikat ni? Ya dia boleh royak malaikat tu laki puan tu lah. Dia boleh royak malaikat ni anak puan Tuhan. Tuhan tanya, asyahidu khalqahum. Mereka tu aja tengok ke nak malaikat dulu? Ya dia boleh royak sifat malaikat gini, boleh aja tengok ke nak malaikat? Kalau dia tak aja tengok malaikat, arti dia royak laki puan, mengarut dia itu. Itu fikiran dia, otak dia. Menggunakan fikiran ataupun otak dia mikir rasa-rasanya puan malaikat. Rasa-rasa laki malaikat. Rasa. Sedangkan malaikat ni benda baik. Makhluk baik. Yang kita tidak nampak. Perkara baik, perkara yang kita tidak nampak. Yang ada dia tu kerana Allah sebut kata ada. Allah mensabitkan ada dalam Quran. Malaikat ni ada. Syurga ni ada. Neraka ni ada. Nah, itu dia. Arash termasuk perkara baik juga arash. Arash. Kursi. Perkara baik itu. Lagu mana kita nak mensifatkan, tak boleh sifat. Melainkan ya Allah beritahu kita. Tak apalah.
Lagu mana kita ada ke tak arah? Ada. Kursi ni ada ke tak? Ada. Apa kita baca ayat kursi tu? Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Allah ada kursi. Lagu mana kursi Allah? Moga Tuhan tak ada ayat gapo, dia ayat luah langit bumi kursi dia. Kursi dia tu luah langit bumi dia. Arah besar pada kursi lagi. Apa boleh ayat gitu? Kita boleh ayat ni hak kita nampak. Hak kita dengar, hak kita nampak. Hak ada pengalaman. Hak kita buat kajian, boleh ayat ni. Lain pada tu tak ada ayat. Tak. Tak sekarang kata perkara raib, perkara ada tubuh kita ni pun kita tak boleh ayat juga. Roh contoh. Ada orang boleh ayat hakikat roh ke apa? Tak ada orang boleh ayat. Apakah itu hakikat roh? Roh lah roh. Kita kata roh ni kalau ada hidup kita. Kalau tak ada mati. Kalau tak ada mati. Nyawa. Nyawa roh dah tu. Tak serupa. Nyawa lain, roh lain. Pernah ahli kitab pok dia mari tanya Rasulullah. Mari pok dia kita tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Muhammad Nabi sungguh gak, cuba rayak mengenai roh, gapo hakikat roh? Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka itu bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang makna roh, hakikat roh. Gapo makna roh? Pada hakikat. Allah Ta'ala suruh jawab, qulir ruhu min amri rabbi. Beritahulah wahai Muhammad, ruh itu adalah amri rabbi. Urusan Tuhanku. Tak boleh ya. Tuhan suruh jawab gitu. Tak jawab gini Muhammad. Ruh ni urusan Tuhan. Rasul tanya lah. Jadi ahli kitab kata betul. Betul dia ni Nabi ni. Kalau dia tak boleh hurah mengenai roh tu, dia Nabi dah. Betul dah Nabi tu. Begitu. Kalau dia mandang-mandang ayat roh ni begini, bukan Nabi tu. Betul dia Nabi ni. Ya. Tu. Jadi urus roh ni pada aduk sekali yang kita dah. Ada ulama tulis. Imam Fakhrul Razi ada tulis kitab tebal mengenai ruh. Dibincangkan mengenai ruh. Tapi pada akhirnya hakikat ruh tak ada orang beritahu juga. Ada pula ulama bincang ada ke ruh, nyawa dan diri sekali lagi. Nafs, ruh dan juga nyawa. Itu adalah sama ataupun berlainan. Apakah hakikat dia? Maka orang beritahu ada ketikanya kita ni tidur. Kita malam kita tidur. Roh tak ada. Roh tu hakak naik. Roh. Tuhan pegang roh. Allah Ta'ala ambil roh. Tuannya nyawa ke nyawa. Roh tak ada. Bila Allah Ta'ala nak hidupkan seseorang tu kembali, maka Allah bubuh semula roh tu dari diri. Dia bubuh roh, hidup semula. Masa mana Tuhan nak suruh sedar, Tuhan pergi bubuh roh. Sedar. Kalau Tuhan tak suruh sedar, pakai Tuhan ambil tegak, pakai habis kat tu. Tak atas-atas roh. Habis dah. Tak ada. Mati dah. Jadi hak benda roh tu, benda hak dekat dah dengan kita ni. Hak tu pun kita tak boleh raya hakikat roh. Apatah lagi kita nak ayat sifat Allah. Nak memandang-mandang guna fikiran kita, guna akal fikiran kita mengenai
mengenai sifat Allah tentulah amat jauh sama sekali. Jauh. Kalau kita royak pun mengarut juga. Ya, itu dia. Kerana pemikiran manusia akan lihat dari sudut kita. Kalau kita lihat manusia ni akan tengok, kalau pemikiran orang ni, dia ikut pemikiran kita je. Ikut pemikiran. Bukan lihat daripada sudut lain, bukan lihat daripada sudut ketuhanan. Kalau Allah yang maha mengetahui mengenai sifat dia hanyalah Allah. Manusia nak tengok dari sudut Allah tak tahu. Kerana kita tidak tahu rahsia Allah. Ya. Sebagaimana kata orang etis. Orang etis. Kata dia Tuhan ni ada kuasa. Tuhan ni ada kuasa. Tuhan ni baik. Tuhan ni dia panggil mutlak. Kuasa duduk dia. Mutlak kebaikan duduk dia. Tapi bila berlaku kejahatan, apa dia tak mari tolong? Contohnya, tengah jalan ada orang duduk zalim ke orang ni. Nak bunuh dah kata tu. Bunuh orang ni. Kita tengok, kita nak pergi tolong. Tapi kita tak ada kuasa. Allah dia ada kuasa. Apa dia tak pergi tolong? Kalau dia ada kuasa, dia pergi tolong lah. Orang etis. Orang etis ni. Dia, kalau Tuhan ni ada kuasa, Tuhan pergi tolong lah. Pas kalau Tuhan ni baik, kata dia, buat gapo dia buat orang zalim tu? Kalau Tuhan ni baik, apa jadi kezaliman orang ni bunuh orang ni? Dah kalau Tuhan baik tak, Tuhan tak buatlah benda jahatnya. Boleh faham tak? Itu dari sudut pemikiran seorang, sudut pemikiran kita, orang. Orang tengok, kalau gini jahat Tuhan. Tak boleh kata baik Tuhan. Kalau gini tak boleh kata ada kuasa Tuhan. Berlaku kezaliman dia tak pergi tolong. Patut dia pergi tolong lah. Pak kalau kata dia baik, apa dia suruh orang tu buat jahat tu? Etis. Dia mikir dari sudut dia. Sudut orang lah. Orang mikir lah ketu lah. Apa kita buat pergi, anak kita hospitalnya cocok doktor. Anak kita kata doktor jahat dah. Jahat doktor cocok dia. Mok jahat, mok. Buat pergi dia hospital, doktor cocok dia. Dia kata mok dia jahat dah. Budak kecil dia tahu ke apa? Ini. Dari sudut pemikiran dia kata doktor jahat, mok dia jahat, cocok dia, sakit. Tapi kita ibu bapa nak suruh kebaikan. Dari sudut ibu bapanya nak kebaikan. Bagi bodoh cocok ke doktor, nak suruh siar meh. Kata. Jadi bodoh dari sudut pemikiran dia lah betul lah. Manusia pun gitu juga. Dari sudut pemikiran manusianya gitu pemikiran manusia. Kita tidak melihat dari sudut kekuasaan Allah. Sudut kuasa Allah. Nah. Ada jawapan tu pun. Kita ada jawapan tu etis tu. Tapi nak ayatnya pemikiran. Jika kalau kita pakai pemikiran manusia, manusia akan mikir dari sudut manusia aja. Nah, itu dia. Kata ahli ulama kita buat rumah. Buat rumah besar. Harga juta kita kata. Dalam buat rumah besar tu pun kena ada juga jamban. Gitu. Kena buat juga jamban. Padahal jamban ni kata tempat buang haji, tempat kota. Tapi kena buat juga. Dah. Arti dalam kebaikan kena ada juga. Dalam tempat comel rumah kita, tempat tetamu, tempat makan, tempat ada juga. Jamban kena ada. Dunia pun gitu juga Tuhan buat. Tuhan buat ada kebaikan, dan Allah Ta'ala buat ada keburukan. Tuhan buat juga keburukan. Allah Ta'ala belakang buat. Tapi ada hikmat dia. Ada hikmat dia.
kita pergi orang hok nan ni. Kajian kadar dia kata. Dia lepas hari tali air kau. Lepas hari tali air. Dia kata Zoling, kadar. Kadar madam ke apa lepas hari dah. Dan dia tali air. Mampu habis semua. Dia lepas hari dari tali air, mampu habis semua. Semua ulat kekek hok ada dalam tu dah, mampu habis. Dia kata jahat kadar. Dia lepas hari dalam tali air, nak suruh orang nanai padi tu. Boleh nanai padi. Kalau tidak kering garis sawah orang, tak nanai buat ni. Ini. Tapi kalau tak tengok kau ulat kekek, mampu ulat kekeknya. Ulat kekek, semua kata mampu habis lepas air kau dari tali air ni. Ada. Dari satu sudut, Allah Ta'ala buat kebaikan. Dan kena ada juga, dari sudut manusia tengok tu keburukan. Padahal pada sisi Allahnya, kebaikan. Pada sisi Allah itu adalah kebaikan. Biar mampu pergilah ulat kekek ni, nyayang kat orang nak makan nasi pun. Beras tak ada. Ulat kekek semua gatal, mampu pergilah dia ni. Dari tali air tu dah. Pasal nak suruh padi orang, boleh nanai padi. Orang boleh makan nasi. Kalau tak ada padi, nak makan nasi mana orang? Tak ada beras. Maka dari sudut Allah, segala kerja Allah tu ada kebaikan, ada hikmat dia. Ada hikmat dia. Cuma dari sudut pemikiran manusia. Lihat, benda tak molek. Benda ni hodoh. Benda ni kejahatan. Itu dia. Tengok atas dunia ada orang mukmin, ada orang kafir. Dia kata mukmin orang baik. Orang kafir orang jahat. Apa Tuhan buat? Kalau tak ada orang kafir nak mati syahid, mana kita? Begitu. Kalau orang kafir ni tak ada, bila nak mati syahid orang Islam? Ni mati syahid, kena ada orang kafir. Baru mati syahid, perang Syabir, mati. Ya. Mati syahid lah kita ni. Tapi kalau tak ada orang kafir, nak mati syahid mana? Kena ada, Tuhan buat kena ada. Supaya rumah kita sana lah. Besar rumah kita pun kena ada tandah tu. Tempat kita nak buat najis tu kena ada juga. Oh, tu. Cuba juga Tuhan buat alam. Ada mukmin, ada kafir. Ada kebaikan, ada keburukan. Nah, itu dia. Kata ada orang marah kita bila kita nak boleh pahala sabar. Tak. Kalau tak ada orang marah kita, orang baik belaka, tak ada orang marah kita, bila nak boleh pahala sabar kita ni? Ini. Tak boleh sama pahala sabar kita ni. Dah orang baik belaka, tak ada orang marah kita. Nah, bila ada orang yang marah kita, walaupun kita royak benda hak betul, tapi orang marah juga dah. Sopoh kita kata. Sabarlah. Kita kata dalam dakwah kita kata. Dalam kita menyuruh orang kebaikan, mesti ada orang marah kita. Bila orang marah, kita sabar. Boleh pahala. Nah, jadi kena ada. Dari sudut kekuasaan Allah, dari sudut hikmatnya, Allah yang tahu. Kita tidak tahu dah. Tidak tahu. Supaya syurga. Syurga neraka Allah Ta'ala telah tetapkan. Penghuni dia tu tetap ada. Orang ni Tuhan telah tulis sebagai ahli syurga. Orang ni telah ditulis sebagai penghuni neraka. Dan dia tetap ada. Nabi sebut telah kering kalam. Telah ditulis semua di dalam takdir Allah. Tetaplah kedah. Tetaplah kedah. Orang ni masuk syurga ke, orang ni masuk neraka, tetap ada. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau gitu tak ada guna kita buat amal ya Rasulullah. Adil. Nampak tak? Sahabat mikir ketiga. Kalau gitu Rasul, tak ada guna kita buat amal Rasulullah. Dah tetap berlaku dah kan? Syurga tetap ada, neraka tetap ada kita ni. Kalau Tuhan rakyat neraka lah kita. Kalau Tuhan rakyat syurga lah kita. Pas apa guna buat amal? Apa guna semaya? Apa guna kita
Kita semayang, puasa lagi, pergi haji lagi, gapo ni? Apa gunanya? Nabi kata, kullu muyassar lima khuliqa lahu. Kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang itu diciptakan oleh Allah ke arah mana dia diciptakan. Seseorang itu dipermudahkan. Seseorang itu dimudahkan oleh Allah ke arah mana dia diciptakan. Jika dia diciptakan sebagai ahli syurga, maka Allah Ta'ala akan mudah jalan dia di atas dunia ni sebagai ahli syurga. Jika dia diciptakan sebagai ahli neraka, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk dia turut jalan-jalan ke neraka. Dah. Nabi kata, i'malu wa amalah. Kerja kamu. Wahai sahabat, kerja mu amal je. Kerana kullu muyassar lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan ke arah mana dia diciptakan. Allah Ta'ala tahu dah kita nak ahli syurga, tu hajat. Tuhan akan mudah jalan kita nak pergi ke syurga. Tuhan tahu dah dia ni ahli neraka. Maka Tuhan akan mudah jalan dia ikut ahli neraka. Kita kata kalau dia ni hidup 1000 tahun lagi, 1000 tahun lagi kali berimeh kali dah. Oi kafir hok mati dah. Ikut fikiran kita, kalau dia ni hidup 1000 tahun lagi berimeh kali. Kita kata berimeh. Tuhan tahu dah dia tak berimeh juga. Dalam ilmu Allah ni Tuhan tahu dah. Dia ni hidup 1000 tahun tak berimeh juga. Tuhan tahu dah. Sebab tu Tuhan tetap dah. Dia ni ahli neraka. Dia ni ahli syurga. Kerana Tuhan tahu dah benda akan datang. Hati dia, kehendak dia, Tuhan tahu dah. Maka seseorang itu diciptakan ke arah mana dia diciptakan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan kita itu dikira pada yang penghabisan. Dikira pada yang akhir. Amalan kita ni kira hak ngelah kata Nabi. Innamal a'mal bil khawatim, kira hak ngelah. Hak mula-mula sahabat Nabi dulu tak berimeh. Tapi akhir hidup dia kira innamal a'mal bil khawatim. Kira hak ngelah. Walaupun dia tak berimeh awal tapi masuk Islam, jadi sahabat Nabi ahli syurga. Kerana amalan kira ngelah. Kira hak akhir dah. Bukan kira hak awal. Kira hak awal syaitan hak dekat dengan Tuhan. Syaitan iblis dekat dengan Tuhan dia ni. Sekali dengan malaikat dia duduk dalam syurga. Dekat dengan Tuhan. Tapi akhirnya akhirlah buat Tuhan. Nah, itu dia. Itu ayat dari sudut pemikiran. Kalau kita pemikiran kita lagulah hikmah Allah kita tak ada orang tahu dalam ilmu Allah. Hikmah Allah, sifat Allah ni benar-benar dalam ilmu Allah belaka yang tidak ada orang yang tahu hakikatnya melainkan Allah. Dengan demikian kita tidak boleh menyifatkan Allah melainkan dengan sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan. Juga tidak boleh kita menamakan Allah kecuali dengan nama-nama yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan. Jika ada dalil dalam Quran, daripada hadis yang telah ditetapkan, maka kita tetapkan itu adalah sebagai nama dan sifat Allah. Kerana Allah lebih mengetahui tentang zatnya, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Allah yang lebih tahu. Kita tak boleh nak memandai-mandai kerana perkara ni di antara perkara maribat, perkara ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A antum a'lamu amillah?" Maksudnya apakah kamu lebih mengetahui atau Allah lebih mengetahui? Apakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui? Surah Al-Baqarah ayat 140. Apabila telah ternyata bahawa Allah lebih mengetahui dan Rasulnya pula adalah orang yang benar dan diakui benar, baginda tidak menjelaskan melainkan dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Maka begitulah juga dalam sifat-sifat Allah dan perkara-perkara lain pun lagu itulah. Kerana tidak ada yang lebih mengetahui sebenar-benarnya melainkan Allah. Berhubung dengan nama dan sifat Allah, baik dari segi nafi maupun dari segi isbat. Nafi ini maknanya menolak. Dari segi menolak,
ataupun dari segi isbat, mengadakan, wajib diserahkan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nafi arti Tuhan tidak. Tuhan tidak makan, Tuhan tidak minum. La ta'khudhu sinah. Ayat kursi kita baca dah. La ta'khudhu sinatun. Tuhan nafi. Tuhan ni tidak ta'khudhu sinah. Tidak dia ngantuk. Tuhan tidak mengantuk. Apatah lagi tidur. Ngantuk pun tak. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Taala tidak mengantuk dan tidak lupa dan tidak tidur. Itu nafi bang. Tuhan tidak makan. Dalam surah Al-Ikhlas tu, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak berhajat kepada anak. Lam yalid, tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak berajak pada ayah. Tidak berajak pada ayah. Sebagaimana Kristian lah. Kristian kata Allah tu adalah Nabi Isa tu Tuhan anak. Allah tu Tuhan ayah. Maryam tu Tuhan mak. Maryam tu Tuhan mak. Mengikut pahaman Kristian lah. Tuhan di langit Allah. Tuhan bumi Isa, Yesus. Tuhan bumi tu. Tuhan di bumi. Mak, Tuhan mak Allah, Maryam. Tuhan mak. Tapi mengikut Kristian Protestan, mazhab Protestan tak sih. Protestan kata bukan. Maryam bukan Tuhan mak dia. Bukan. Tak terima dia mazhab dia. Tapi mazhab Kristian Ortodok, Kristian Katolik terima. Maryam adalah Tuhan mak. Tuhan mak. Sebagaimana orang tanya, kalau Isa tu anak Tuhan, pas siapa dia ayah dia? Kata padri, ayah dia Allah, ayah dia ni. Godfather, Allah ayah dia ni. Pas dia anak, siapa dia? Mak dia. Maryam. Mak dia. Kesemua tu adalah fikiran. Pemikiran manusia yang membuatkan benda lagi tu. Bukannya ambil daripada Allah. Dia bukan daripada kitab. Bukan daripada dalil. Daripada Nabi dia. Imam Ahmad rahimahullah berkata tidak boleh kita menyifatkan Allah melainkan dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan olehnya sendiri dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya di dalam hadis. Tidak lebih daripada itu. Sebab tambah sebut sama tu. Quran ni salah satu Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran sifat-sifat dia. Nama-nama dia ialah supaya kita mengenali Allah. Supaya kita kenal Allah. Lagu mana kita nak kenal Allah? Melalui sifat. Lagu mana kita boleh kenal Allah? Melalui nama. Boleh kenal Allah melalui nama dan sifat Allah. Kita tak boleh kenal Allah melalui zat, tak boleh. Nak kenal Allah melalui zat tak boleh. Sebab Allah tidak mensifatkan zat dia lagu mana. Hakikat zat Allah, tak ada orang tahu. Hakikat sifat Allah, tak ada orang tahu. Melainkan hak Tuhan beritahu. Jadi Allah memberitahu sifat dia. Dan Allah memberitahu kepada kita nama-nama dia. Maka nama-nama dan sifat-sifat ni adalah lanjutan pada zat. Lanjutan pada zat ialah nama, sifat. Kita tahu zat, baru kita tahu sifat. Kalau kita tidak tahu zat, nak ayat sifat lagu mana? Tak. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak boleh kita menyifatkan Allah melainkan dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan olehnya sendiri dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya dalam hadis, tidak lebih daripada itu. Nu'aim bin Hamad, guru Imam Bukhari, berkata barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, ia menjadi kafir. Nu'aim bin Hamad kata, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ia menjadi kafir. Tak boleh. Sebab ayat kita baca dah minggu lepas, ayat dalam ayat Quran sebut laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat itulah. Ayat surah Asy-Syura
ayat yang ke-11. Kalau boleh ngapa ingat boleh ayat itu. Sebab ayat itu adalah merupakan ayat asas dalam memahami sifat Allah. Ayat itu, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah sesuatu itu menyerupai Allah. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Arti Allah tidak menyerupai makhluk dan makhluk tidak menyerupai Allah. Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka jadi kafir. Sebab mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Mensifatkan Allah dengan sifat makhluk tu. Arti dia jadi kafir tu. Dia jadi golongan mujassimah lah. Golongan yang ataupun golongan tashbih dipanggil, mentashbihkan Allah. Mujassimah ataupun mentashbihkan Allah, menyerupakan Allah, menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah. Ataupun tashbih, menyerupakan Allah. Cubalah ni. Tashbih dan juga menjisimkan Allah. Allah Ta'ala itu ada mata. Tuhan ni ada telinga. Tuhan ni ada kepala. Menyerupakan Allah. Bagaimana kita tengok ahli-ahli agama yang kesesatan, yang bawa kesesatan, mereka menyerupakan dewa mereka. Dia buat bentuk dewa dia dalam bentuk patung. Mereka anggap inilah dewa-dewa dia. Hak dia puja dalam bentuk patung gitu. Ada kepala, ada mata, ada bergapo semua sekali dia buat. Ada dengan tangan, ada dengan body, ada dengan bergapo semua ni. Serupa dengan makhluk. Serupa dengan makhluk. Maka menyerupakan Allah dengan makhluknya, ia menjadi kafir. Sebab Allah tidak menyerupai makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah itu sesuatu yang setanding, yang sama dengan Allah. Tak ada. Sesuatu yang sama dengan Allah. Tak ada. Yang setara dengan Allah. Tidak ada. Berarti dia kata, siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, ia menjadi kafir. Barang siapa mengingkari apa yang disifatkan oleh Allah akan zatnya, atau yang disifatkan oleh Rasulnya, ia menjadi kafir juga. Siapa mengingkari apa yang disifatkan oleh Allah akan zatnya, arti Allah Ta'ala tu menerangkan sifat-sifat zat dia dalam Al-Quran, ataupun yang disifatkan oleh Rasul, maka dia juga menjadi kafir. Menolaklah. Dia panggil golongan yang taktil, menolak sifat-sifat Allah. Mereka tolak sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala tidak bersifat, sedangkan dalam ayat tadi dia sebut dah wa was-sami'ul basir. Allah itu maha melihat dan Allah itu maha mendengar. Mana Tuhan ada sifat. Tapi adakah sama sifat Allah itu dengan makhluk? Tidak sama. Adakah serupa? Tidak serupa. Lagu mana penglihatan Allah? Tidak sama dengan makhluk. Lagu mana pendengaran Allah? Tidak sama dengan makhluk. Tak serupa dengan makhluk. Kalau kita mikir lagu mana tu, nak mikir pun kita lah, pun manusia lah. Dari sudut pemikiran manusia, tahu tak? Sebab tu kita belajar dalam bab ni, bab sifat ni dah. Dia ajar kita supaya kita buang kaif, takyif, mengkaifiatkan Allah. Lagu mana? Tu. Lagu mana sifat Allah? Lagu mana tu? Kena buang tu. Tak boleh rayak lagu mana. Hak di menderai. Tak boleh rayak lagu mana. Melainkan hak Tuhan sifat, Tuhan rayak. Apa boleh rayak? Dia suruh buang. Takyif tak boleh. Takyif ni adalah gangguan. Waswah kita panggil. Gangguan syaitan. Suruh. Lagu mana? Lagu mana? Nak tahu sifat. Padahal dalam bab ni Allah Ta'ala tutup dah. Sifat dia menerai. Tak ada orang tahu, melainkan dia je. Bila tak ada orang tahu hakikat zat Allah, macam mana kita nak tahu sifat Allah?
hakikat zat Allah kita tak tahu. Kita tak boleh royak hakikat sifat Allah pasal kita tak tahu hakikat zat Allah. Kalau kita tahu hakikat zat Allah, baru kita boleh royak hakikat sifat Allah. Jadi dia kata, barang siapa mengingkari apa yang disifatkan oleh Allah akan zatnya atau yang disifatkan oleh Rasulnya, ia menjadi kafir juga. Apa yang disifatkan oleh Allah sendiri akan zatnya dan oleh Rasulnya SAW tidak ada penyerupaan sama sekali dengan makhluk. Tak ada serupa dengan makhluk, tak ada. Yang disifatkan oleh Allah tentang sifatnya dan juga oleh Rasulullah SAW. Asas ini menuntut daripada setiap mukallaf yang akil dan balik beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta mengguna makna zahir yang terang di dalam bahasa tanpa mentaktilkannya. Mentaktil ni tanpa mentiadakannya. Jadi makna hak dalam Quran tu kita pakai hak dalam Quran je lah, ataupun di dalam hadis, serta menggunakan makna zahir yang terang dalam bahasa. Hak terang dalam makna yang mudah dipahaminya gitu ya, tanpa mentaktilkannya, tanpa kita mengosongkan ataupun mentiadakan sifat Allah atau menafikan sebahagiannya daripada Allah, ataupun menafikan sebahagian sifat. Sebahagian kita terima, sebahagian kita tak terima sifat Allah. Sebahagian kita terima, sebahagian kita tak terima. Atau mengubahkannya daripada makna zahirnya. Atau merubahkan makna daripada makna zahirnya. Pada makna zahirnya, Allah Ta'ala bersifat dengan mendengar. Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata. Kita kata tidak, mendengar ni maksud dia lagu ni, melihat ni maksud lagu lain. Kita ubah. Dia ubah makna zahir daripada makna zahirnya. Daripada makna zahirnya. Sebagaimana kita bincang minggu lepas lah. Makna zahir, Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran tu sifat-sifat dia seperti yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Maka tangan Allah itu membawa makna tangan lah. Tapi bagaimana, kaifiyah, lagu mana yang dimaksudkan oleh Allah tangan dia tu, tak ada orang boleh royak. Tak ada orang boleh royak. Cuma Tuhan sebut dari sudut bahasanya gitu. Tuhan guna tangan Allah berada di atas tangan mereka. Lagu mana? Tak ada orang yang tahu. Tak ada orang yang boleh royak. Sudut bahasanya gitu. Tuhan royak wajah. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini akan hancur, musnah. Dan yang kekal ialah wajah Tuhan. Wajhu rabbika, yang kekal ialah muka Tuhan, yang mempunyai keagungan dan juga mempunyai kemuliaan. Maka ulama-ulama dahulu salah berpendapat, maka makna tersebut kita serah pada Allah yang tahu. Makna kita terima makna zahir saja. Zahirnya muka, makna muka lah. Lagu mana muka, kita tidak tahu. Serah Tuhan. Bahasanya sebut muka. Lagu mana, tak boleh nak mikir gitu. Muka Kuala lagu lain. Muka Pitu lagu lain. Muka Surat lagu lain. Muka belakang tak serupa. Tak serupa. Muka belakang tak. Lah ni ada muka buku lah. Facebook dia panggil. Muka buku. Muka juga. Lagu mana? Tak. Lain-lain. Tak serupa muka buku dengan muka Pitu lain. Serupa? Tak serupa. Lain.
Muka manusia, lagu lain. Muka Allah, lagu dia. Muka yang layak dengan kebesaran dia. Muka dia ayat muka lah. Lagu mana, suruh dia. Kalau kita tebing hurah pun, tak faham, mengarut juga. Sebab Allah Ta'ala sebut muka. Maka makna zahirnya ialah muka. Lain. Lagu mana, itu surah pada Allah. Lagu mana muka dia. Benda mudah je. Lagu mana muka, surah betul. Ulama salah memakai makna zahir sebagaimana Allah Ta'ala sebut lagu itu. Sebagaimana pendengaran. Lagu mana Tuhan dengar? Boleh royak. Lagu mana hakikat pendengaran Allah? Tak ada boleh royak. Lagu mana hakikat penglihatan Allah? Tak ada boleh royak. Cuma Tuhan ayat dia maha mendengar. Mati Allah Ta'ala melihat tanpa batas. Pada zahir itu makna zahir. Tanpa batas. Tanpa sekat teh. Mendengar tanpa sekat teh. Tanpa atau mengubahkannya daripada makna zahirnya. Daripada makna zahirnya. Ataupun istawa tadi. Yang kita bincang minggu lepas, istawa. Kecil. Istawa membawa makna istaqarrah. Istawa tu mana istaqarrah. Istawa ni nanti kita bahas depan ada lagi. Tepat makna dia. Istawa, bahasa Melayu kita panggil duduk. Bersemayam. Duduk. Terjemuh Melayunya, hak boleh ramah terjemuhnya, duduklah. Istawa bagi kita ni duduk, kalau raja kita panggil bersemayam dia. Raja bersemayam. Kita, orang biasa duduk. Istawa. Itu makna pada zahirnya kita. Bahasa Arab, kalau tengok bahasa Arabnya, makna dia, ala, wartafa'a. Itu makna istawa berlaku. Ala, tinggi. Ala mana atas. Wartafa'a, tinggi. Itu mana istawa tu. Wa sa'ida, mana naik. Naik. Wa istaqarra, tetap. Tetap. Tapi kita tengok dari terjemuh Al-Quran itu semua bersemayam. Allah Ar-Rahman al-Arsh istawa. Allah bersemayam di atas arah. Bersemayam ni kalau kita biasa kat duduk. Kalau raja kat bersemayam panggil. Makna zahirnya begitu. Untuk mudah dipahami. Tapi hakikat ni. Lagu mana kaifiat? Lagu mana Tuhan tetap? Lagu mana Tuhan meninggi? Lagu mana Tuhan atas? Arah? Lagu mana? Tak boleh nak memikir. Hak ni kita hanya serah pada Allah. Lagu mana istawa dia, lagu mana duduk dia, lagu mana tetap dia, lagu mana tinggi dia, itu serah pada Allah. Pada Allah. Dia lah hak tahunya. Teraya lepas 1/3 di akhir 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Dia turun ke langit dunia. Lagu mana turun? Turun pesen dia. Turun ya layak lagu mana tu hai turun. Turun orang tahu dah makna turun lah. Lagu mana turun tu yang layak dengan kebesaran dia. Lagu mana tu hai tu layak kebesaran dia. Bahasa Tuhan ayatnya gitu bahasa. Pada bahasanya gitu. Hakikat surah Tuhan. Hakikat. Bahasa Melayu kata, dalam bahasa Melayu, kita guna, banyak kita guna, anak sekolah. Anak sekolah. Bila sekolah beranak? Kalau kita kata, ambil anak sekolah. Sekolah beranak ke? Sekolah ada anak. Sekolah tak ada anak. Anak sekolah. Bahasa orang kecek gitu, bahasa. Bukan sekolah beranak, anak sekolah bahasa. Kita kata cukup pala. Bahasa kita cukup pala. Cukup pala ke cukup rambut? Cukup pala, putus pala. Glenny habis, darah habis pala. Cukup pala. Betul tak cukup pala, cukup rambut. Tapi orang kecek gitu. Bahasa nak semua dah faham. Cukup pala. Ini. Bahasa nak semua dah faham. Bahasa Arab gitu juga. Untuk mudah dipahami. Maka Allah guna perkataan itu. Hakikat surah Tuhan. Hakikat surah pada Allah. Tak ada orang tahu. Tak adalah pada ayat dia.
Tak ada orang yang boleh memikir, tak ada orang yang boleh reti dalam bab ni, melainkan hanyalah Allah yang lebih tahu. Kan dialah tahu mengenai zat dia, dan dialah yang lebih tahu mengenai sifat dia. Sebab tu dia tidak, salaf ulama dia tidak mengubahkan daripada makna zahir, tak berubah. Tidak mengubahkan pada makna zahir. Tak asyik mengubah. Kerana mengubah pada makna zahirnya itu telah pun lari daripada apa yang Allah Ta'ala sifatkan. Contohnya, istawa. Ulama-ulama ada sebahagian berpendapat mengatakan bahawa istawa membawa makna istaula. Mereka mengubah daripada makna zahir menjadi istaula. Istaula makna memerintah ataupun menakluki. Istaula makna menakluki. Istawa makna Tuhan tetap. Tuhan atas. Tuhan meninggi. Istawa. Istaula makna menakluki. Jadi menakluki itu, katanya ulama salaf, telah jauh lari daripada makna zahirnya. Ubah daripada makna zahirnya, istawa kepada makna istaula. Istaula maknanya menakluk. Mana Allah menakluki arah. Tuhan menakluki arah. Maka telah pun lari daripada makna zahirnya. Walaupun begitu, tapi tidaklah siapa lari, siapa jauh, tidak jauh. Siapa akan mencacatkan sifat Allah, tidak. Kerana dia diterima sebagai pendapat, masih lagi dikira pendapat Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Tetapi telah pun mengubah daripada makna zahir. Tapi ulama salaf, mereka berpendapat kita tidak akan menafikan sebahagian daripada sifat Allah dan tidak akan mengubahkan daripada makna zahirnya. Kerana Allah yang lebih mengetahui apakah hakikat sifat Allah sebenar. Apakah hakikat sifat Allah? Allah yang lebih mengetahui, dan manusia sebenarnya tidak dapat mengetahui hakikat sifat Allah. Itu berhenti sekata ya, saudara. Tak ada soalan? Nabi dalam riwayat hadis menyebut bahawa ada dua pendapat di kalangan sahabat sendiri pun ada khilaf. Setengah kata Nabi melihat Allah. Ada pendapat sahabat kata Nabi melihat Allah. Pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahawa Nabi tidak melihat Allah. Ada dua pendapat. Di kalangan sahabat sendiri ada khilaf. Sebahagian kata Nabi melihat Allah. Sebahagian lagi kata Nabi tidak melihat Allah. Jadi ada dua pendapat itu. Sebahagian kata tengok Allah, sebahagian kata tak tengok Allah. Itu pun khilaf lah. Kata dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillah.